Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua para pelajar Politeknik Port Dickson dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Alhamdulillah bertemu dengan kami hari ini, Jawatan Kuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan JKKP, Jabatan Kejuruteraan Elektrik PPD. Pagi ini anda akan mendengar taklimat mengenai prosedur kerja bengkel projek E012 JKE. Tanpa membuang masa, kita ke slide seterusnya. Inilah merupakan bengkel projek E012. Alhamdulillah, bengkel ini telah berubah wajah, telah menjadi lebih cantik berbanding sebelum-sebelum ini. Apa yang kami harapkan, sila gunakan kemudahan ini dengan sebaik mungkin. Sebab ramai yang akan gunakan bengkel projek ni untuk menyiapkan projek mereka semua, ya. Gunakanlah dengan penuh berhemah. Alright. Apa yang akan berlaku semasa anda di bengkel projek ini? Anda akan membuat amali dan juga praktikal, iaitu PCB development, iaitu kita akan buat proses etching. Di mana proses etching ni akan melibatkan chemical, sangat berbahaya. Okey, detailnya nanti saya akan maklumkan sebentar lagi. Kita juga akan melalui amali untuk drilling proses, di mana selepas PCB itu dihasilkan, kita akan menebuk PCB itu dengan menggunakan drill. Kita juga akan providekan anda dengan drill, termasuk mata drill, ya. Selepas siap kedua-dua proses ini, anda akan ke seterusnya, iaitu anda akan buat proses soldering. Kita juga menyediakan soldering iron untuk anda menggunakan ketika di bengkel projek. Dan terakhir sekali, mungkin di semasa membuat kerja-kerja etching, drilling dan soldering terdapat kesalahan dan kesilapan, kita juga boleh membuat kerja-kerja troubleshooting di bengkel projek. Mungkin ketika ini anda boleh bertanyakan kepada penyilia anda ataupun para pesyarah yang mungkin mempunyai kemahiran untuk membantu anda mencari kesilapan atau troubleshoot PCB yang telah anda hasilkan. Itulah pekerja-kerja yang anda akan buat semasa di bengkel projek nanti. Alright. Sebenarnya hanya 5 langkah mudah sahaja untuk anda menggunakan orang kata bengkel ini, iaitu yang paling utama anda perlu mengisi di buku rekod penggunaan bengkel projek E012. Ini sangat penting, kita nak track record siapa yang menggunakan bengkel projek E012 ni. Sebelum masuk, pastikan anda tulis. Anda juga akan diingatkan oleh penyilia bengkel. Mungkin juga penyilia akan berada di kawasan itu ketika anda berada beramai-ramai kat situ. Kita akan monitor. Tetapi dengan musim PKP ni, kita akan terhadkan bilangan pelajar-pelajar yang masuk ke bengkel E012. Detail nanti penyilia anda akan maklumkan anda. Untuk buat masa ni, anda perlu tahu, perkara pertama yang perlu anda isi adalah buku rekod penggunaan bengkel projek E012. Itu merupakan langkah pertama. Ada 5 steps sahaja. Clear, tulis tarikh anda masuk, pukul berapa anda masuk, keluar, siapa, dan juga nombor pendaftaran dan tujuan. Dan juga tanda tangan penyilia dekat di bahagian hujung tu. Penting, jangan korang main masuk aja, tak buat apa-apa, buat tak tahu saja. Masalah nanti. Sila patuhi peraturan. Okey, seterusnya, prosedur kerja di bengkel projek E012. Itu merupakan langkah kedua. Anda kena kenal pasti anda akan berada di lokasi yang mana. Anda akan tahu daripada pintu masuk tu, paling berbahaya adalah di center nombor 2, nombor 3 dan nombor 4, kerana ia merupakan chemical area. Tak boleh bermain-main di dalam bengkel projek E012 nanti. Anda kena ikut SOP yang telah ditetapkan. Jangan main belasah sahaja. Kena kenal pasti kat mana kedudukan anda akan buat kerja yang mana, sila kenal pasti. Kita ada center kita ada center yang pertama, di mana semua PPE akan diletakkan di satu rak yang khas. Jika anda nak guna, anda akan ambil di situ dan letak balik supaya orang lain dapat guna selepas itu. Di sana juga terdapat housekeeping tool. Ada penyapu dan sebagainya untuk anda membersihkan bengkel selepas digunakan. Okey, center 2 di mana kita akan memberi anda SOP untuk anda faham apa yang anda buat. Tak boleh belasah.
Terutama bila kita bermain dengan chemical, so sangat penting so ada SOP yang perlu anda patuhi. So tolong ketika berada di chemical area, center 2, center 3 dan center 4 sangat berbahaya. So memang akan ada penyelia ataupun kata pembantu makmal yang akan duduk monitor anda di sana. Okey, selepas tu kita akan pergi ke cutting area, kita akan pergi ke drilling area dan akhir sekali ada juga grinding area. Itu untuk kerja-kerja yang lain lah. So harap anda faham dan nampak apa yang ada di bengkel projek 012 ini nanti. Okey, anda kena kenal pasti ruang kerja anda. Tak boleh suka-suka hati bermain di dalam kawasan projek itu. Alright. Okey, langkah ketiga. Penting, sangat penting face mask, Google, glove, apron, safety boot sangat penting. Kalau lelaki, tolong pastikan rambut kena disisir rapi. Jangan rambut panjang merebang, tak tentu hala kan. Masalah Yang lelaki tolong alert tolong alert. Okey, bagaimana dengan pelajar perempuan pula? Okey. Kita masih menggunakan PPE yang sama. Kita ada face mask, Google, glove, apron, safety boot dan juga untuk wanita yang bertudung, sila pastikan bertudung dengan baik. Manakala mereka yang tidak bertudung, rambut mesti disisir rapi. Simple. Patuhi saja peraturan, gunakan PPE. PPE itu sangat penting sangat penting sebab kita berada di kawasan yang sangat berbahaya. Okey, fine Itu adalah langkah yang ketiga. Bagaimana pula langkah keempat? Okey, sebelum tu apa yang ada dekat kawasan tu? Okay, kita tengok pada center pertama di mana semua PPE akan diletakkan di situ. Di sana ada apron, ada Google, ada glove, ada face mask. Mungkin kalau kata last stock tak ada, mungkin anda kena bawa sendirilah. Mungkin benda-benda yang sedikit mahal tu kami akan providekan. Mungkin face mask, sekarang ni face mask menjadi keperluan kan. Dia menjadi norma baru bagi rakyat Malaysia dan seluruh dunia. Kita kena pakai face mask. Kau nak kena bayar 1,000 ke, kau nak kena bayar 10,000 ke, face mask wajib. Face mask satu baru berapa sen kan, ataupun berapa ringgit kan. So kena pakai daripada peringkat awal awak masuk poli pun dah kena ada face mask Okey, di depan sana di center 1 tu dia ada peringatan mengenai PPE dan juga working area dekat sana. So mengingatkan anda semula So lepas anda mengambil PPE dekat sini, letak balik lawa-lawa supaya orang lain nak guna mudah. Okey, center 2 dan 3. Inilah kawasan yang paling berbahaya yang saya cakap tadi. Di mana kita panggil dia chemical area. Dekat sini, apa yang perlu awak pakai? Awak kena pakai glove, awak kena pakai face mask, awak kena pakai apron, awak kena pakai safety shoes dan awak kena pakai Google. So, semua PPE ni wajib dipakai ketika proses etching berlaku dekat sini. Di kawasan center 2 dan center 3. Okey, clear sangat mudah So, dekat sini saya ingatkan jangan bermain-main sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Okey, center 4, chemical area for chemical waste. So selepas anda etching, so ke mana acid itu dibuang, ke mana chemical itu dibuang. Kita ada tempat khas. Tak boleh anda masuk dalam sinki, so daripada sinki tu mengalir ke parit. Lepas tu ke mana pergi saya pun tak tahu kan. So mungkin akan menyebabkan kerosakan kepada orang kata muka bumi ini. So alhamdulillah kita dah ada tong yang dapat menyimpan chemical waste, and then chemical waste ni akan diambil oleh kontraktor yang berdaftar untuk dibawa ke tempat yang ditetapkan oleh kerajaan. So sila patuhi So chemical yang sudah anda gunakan kena masuk kat dalam ni. So bila kita buat pemindahan daripada mungkin kotak kecil ke dalam ni, sila hati-hati kalau tak tahu nak buat, tolong tanyakan kepada penyelia dan juga pembantu makmal yang berada di kawasan ketika kawasan bengkel ketika anda berada kat situ. Okey, alright. Drilling area, kawasan anda nak korek nak tebuk lubang pada PCB anda. So hati-hati, sangat berbahaya. Jangan nak main-main Kalau anda main-main tertebuk pula jari anda. Aduh, pening kepala nak jawab So anda kena pakai safety shoes, anda kena pakai Google kat sini Alright. Cutting area, kita nak potong PCB tu besar kan, macam mana nak potong? So kita ada alat dia, bukan suka-suka hati je kan. So kena pakai safety shoes dan juga Google. So dalam slide ni kita beritahu ketika area sini anda kena pakai PPE yang macam ni. Okay, alright. Grinding area, so untuk kawasan ini anda kena pakai safety shoes dan juga Google. Langkah keempat,
menjalankan kerja amali berpandukan kepada SOP yang ditetapkan. So dekat kawasan bengkel tu memang dah ditampat SOP. Saya tak naklah cerita panjang-panjang pasal SOP ni. So nanti anda akan lihat kat situ kan. Mungkin akan diterangkan oleh penyelia anda atau pembantu makmal nanti ataupun pembantu bengkel ya. Okey. Kita ada beberapa SOP. Kita ada etching, kita ada SOP untuk cutting, kita ada SOP untuk drilling So kat sini saya ada sertakan untuk anda tahu macam mana rupa SOP tu. So yang paling penting sebelum anda membuat proses etching, semasa anda buat proses etching dan selepas anda membuat proses etching, semua ada dia punya SOP. Tolong patuhi SOP. Jangan suka-suka hati tolong follow dia punya SOP. Kita dah siapkan SOP. Dah cantik dah, memang dah tampal dekat kawasan bengkel tu, gunakan sahaja. Patuhi sahaja SOP yang ada. Ini merupakan SOP untuk etching. Saya takkan cerita detail, just anda tahu bahawa kita ada SOP yang perlu anda patuhi. And then kita juga ada SOP untuk cutting. Kena ingat, sebelum, semasa dan selepas sangat penting. Ada dia punya SOP dia, anda kena patuhi. Okey, cutting juga sebab kita ada dua jenis cutting machine, so ada dua SOP. And then kita ada juga drilling. Kena ada tiga mode, iaitu sebelum, semasa dan selepas. Sangat-sangat penting. Okey, langkah kelima. Kita dah ada 5 langkah. Yang paling penting adalah bersih. Kita dah buat kerja, kita dah etching, kita dah cutting, kita dah drill. So kita kena bersihkan lah. Kita kena bersihkan. Bila orang lain nak masuk bengkel tu, keadaan bengkel dalam keadaan bersih dan cantik. Simple saja, ada 5 langkah saja. Okey, kita ada juga ringkasan carta alih macam mana proses etching. Okey, first kali paling penting masukkan 3 sudu serbuk ferric chloride ke dalam bekas yang disediakan. 3 sudu je. Jangan lebih Maksud orang kata secukup rasa. 3 sudu tu memang dah dibuat kajian oleh penyelia-penyelia hebat JKE ni, memang perlu cukup 3 sudu. Jangan nak lebih 3 sudu sahaja. Untuk asid ni dibekalkan oleh Politeknik jangan risau, tak perlu beli. Selepas tu campurkan dengan air panas 500 ml untuk melarutkan serbuk tadi. Tambahkan beberapa sudu ferric chloride lagi sehingga larutan berwarna coklat. Maksudnya kalau 3 sudu tadi tak cukup, boleh tambah sikit lagi secukup rasa. Kalau dah berwarna coklat, cukup, jangan nak tambah-tambah lagi. Suhu optimum di antara 40 darjah Celsius. Cerik juga disediakan. So jangan risau, tak perlu bawa cerik daripada rumah, dah ada kat situ So maksudnya saya cakap tadi 3 sudu. Bila anda dah masukkan air, jika warna dia mungkin tak terlalu coklat, boleh tambah secukup rasa. InsyaAllah ketika proses ini penyelia akan bantu anda sebab anda mungkin first time guna kan. So akan dibantu oleh penyelia Alright. Dah siap? Apa lagi yang perlu kita buat? Kita dah cun-cun bancuh asid tadi secukup rasa. Kita masukkan PCB ke dalam larutan dan kocakkan larutan kiri dan kanan selama 20 hingga 30 minit. Periksa papan PCB setiap 10 minit untuk pastikan lapisan tembaga terhakis sepenuhnya. Itulah tujuan asid ni, untuk kita cairkan tembaga. Kita nak tinggalkan line yang diperlukan sahaja. Bila kita kocak kanan kiri tu kita main-mainkan macam orang kata pampan jongkan-jongkit tu kan, kanan kiri, buat perlahan-lahan, jangan laju-laju, takut merecik kepada anda. So semasa proses ni sangat penting anda kena pakai mask, goggle, anda kena pakai apron, pakai glove, safety boot, sangat penting. Ketika ni lah anda kena pakai apron, kena pakai. Takut bila anda buat proses kocakan tu, dia akan merecik kepada baju anda Okey, kita dah nampak dah. Dah siap. Kita boleh tengok ketika sebelum dan selepas. Itulah beza dia. Kita nak hilangkan tembaga tu, tinggallah kita punya PCB. Okey, nasihat saya, jika anda dah printkan line PCB tu tetapi mungkin nipis, anda kena tambah. Mungkin anda boleh tambah melalui marker pen. Mungkin nanti penyelia akan membantu anda untuk menebalkan. Kita khawatir ketika proses etching nanti line tu akan terputus. Bila line terputus nanti hasil PCB anda sangat tak cantik. So bila dah printed atas PCB nanti, tolong tanyakan, tolong tunjukkan anda punya PCB kepada penyelia anda.
supaya dia tengok okey tak, insya-Allah tak, hasil dia nanti okey atau tidak. Boleh tanya kepada penyelidik anda yang hebat uh, dan bijaksana tu okey. Alright. Selepas dah buat kerja tu, kita ada kawasan yang kita nak simpan kan, chemical tadi. Sisa bahan kimia disimpan ke dalam tong biru menggunakan corong turas yang disediakan. So sila buat berhati-hati So habis, itulah kalau pandangan saya habislah cycle anda untuk proses etching. Okay, do and don't. Bengkel projek E012 hanya boleh dibuka dan ditutup oleh pembantu makmal dan penyelia sahaja. Tempahan penggunaan bengkel melalui penyelia projek, maksudnya pensyarah anda lah. Penggunaan bengkel wajib bersama penyelia projek. Okay, jika penyelia projek sibuk, mungkin pembantu makmal akan bantu anda nanti. Okay, safety shoes sangat penting sangat penting. Tak boleh tak. Pelajar tidak dibenarkan masuk ke bengkel E012 jika tidak memakai safety shoes amaran. Termasuk auditor juga suka saya ingatkan jika kita nak pelajar pakai safety boot, safety shoes ke kan, pensyarah juga mesti kena pakai safety shoes sebab itu kawasan yang berbahaya. Kenapa kita nak paksa pelajar pakai, kita tak pakai, so kena pakai juga, termasuk auditor tu. Itulah baru nampak cantik kan. Kita suruh orang pakai, kita sendiri pakai. Sebab kita berada di kawasan yang sangat berbahaya. Takkanlah kita sebagai pensyarah ataupun auditor tak perlu pakai. Kita kena pakai sekali lah. Boleh cantik kan. Itu orang kata yang perlu diambil kira lah. Okey, semua pelajar yang masuk menggunakan bengkel E012 wajib mengisi buku rekod penggunaan di bengkel E012. Yang tadi merupakan perkara pertama yang korang buat. Korang kena buat benda ni. Wajibul unnah. Alright. Okey, wajib memahami dan mematuhi segala prosedur kerja dan SOP yang telah ditetapkan. SOP telah ada, disediakan. Tolong patuhi. Kalau kita tak pakai mask, kita boleh kena 1,000 ke 10,000 kan. So kena patuhilah. Wajib pakai PPE yang telah ditetapkan mengikut kerja dan aktiviti yang dijalankan. Jangan nak mengada-ngada tak pakai. Kena follow. Wajib mengemas kembali segala kotoran dan peralatan yang digunakan. Mesti Dan sisa bahan kimia wajib dibuang ke dalam tong biru chemical waste yang disediakan. Selepas kerja etching dah selesai, buang bahan kimia tu ke dalam tong yang disediakan. Okey, yang ke-10. PPE disediakan. Pelajar digalakkan membawa PPE sendiri iaitu face mask, glove dan Google jika tidak mahu berkongsi PPE. Untuk face mask saya rasa kalau kata tak ada stok, anda kena bawa sendirilah. Glove kalau macam kita galakkan untuk anda bawa sendiri sebab berapa ringgit pun benda-benda ni kalau anda beli kat DIY memang sangat murah. Glove dan Google kalau beli DIY sangat-sangat murah. Kita syorkan anda bawa sendiri supaya tak berkongsi kan. Okey. Tidak diizinkan untuk menjalankan etching proses di luar bengkel. Kat rumah ke, kat rumah sewa ke, kat kampung ke, kat Kemsis, tidak dibenarkan sama sekali. Kalau korang kantoi, masak pisang cakap Ingat tidak dibenarkan sama sekali Kat rumah sewa, kat Kemsis dan sebagainya tidak dibenarkan. Buat di Politeknik. Kita dah bagi peralatan, kita dah bagi bahan-bahan, kita dah bagi tempat, buat dekat tempat yang disediakan. Sebut cecar etching tidak boleh diambil, tidak boleh dirembat, tidak boleh bawa keluar, hanya boleh berada di bengkel E012 Jangan nak memandai-mandai ambil sikit sambung kat rumah, tak boleh. Selesaikan di sini. Jika sebut etching habis, mohon dengan penyelia ataupun pembantu makmal minta kat diorang. Memang ada, insya-Allah ada. Jarang-jarang tak ada benda-benda yang penting ni, insya-Allah JK akan bagi anda yang terbaik Alright, saya harap anda faham benda ni Okey, pelan laluan kecemasan. Okey, katalah berlaku kecemasan, benda yang kita tak ingin kan, kita harap-harap jauh simpang So kita follow dia punya laluan yang disediakan. Kita ada 2 pintu untuk dalam bilik E012. Kalau ikutkan bengkel projek ni terbahagi kepada 2. Satu yang dekat bilik, satu lagi yang kat dalam sangkar. So apa yang ditunjukkan sekarang ni yang kat dalam bilik. Dalam bilik tu ada 2 pintu. So keluar perlahan-lahan ikut peraturan. Jika ada berlaku kecemasan, ada 2 pintu yang disediakan. Jangan risau. Perlahan-perlahan. Okey. Jika berlaku emergency plan,
kita ada tempat-tempat yang disediakan. Anda tak boleh apa orang kata haru biru lari lintang pukang ke mana-mana. Kita ada assembly point di mana di sana nanti kebiasaannya jika berlaku sesuatu, pensyarah atau penyelidik akan maklumkan, kena beratur dahulu ke, okey, berjalan perlahan ke tapak yang disediakan. Lepas tu kita akan ambil nama anda, sebab kita tak nak ada yang tertinggal. So kebiasaannya kita akan buat orang kata fire drill lah. So inilah tempat-tempatnya. Ini yang kita tunjuk ni, tempat yang dah disetkan oleh JKKP Politeknik. So follow sahaja jika berlaku kecemasan. Okey, wajib isi. Alright, ini yang paling penting sebenarnya. Anda kena isi surat aku janji. Okey, surat aku janji ini akan diserahkan kepada penyelidik anda dan penyelidik anda akan serahkan kepada anda. Kalau ikutkan sekarang ni mungkin penyelidik dah buat WhatsApp group kan. So boleh bagi kepada penyelidik akan bagi kepada anda nanti. So tolong isi. So bila kita dah cakap, kita dah beritahu jangan buat ni, do and don'ts. Tapi kalau korang degil, korang dah isi aku janji kan. Kita faham lah. So pihak polis dah tak tanggungjawab dah. Kita dah beritahu dan korang masih degil lagi. Korang dah buat surat aku janji dan korang masih degil lagi. Masaklah korang tolong patuhi peraturan. Simple je. Follow the flow. Simple korang akan dapat surat tu nanti melalui korang punya penyelia. Mungkin dah siap nanti. Korang akan jumpa penyelia korang nanti kan. Hantar kepada penyelia anda nanti bila buat amali ataupun projek nanti face to face nanti. Alright. Okey, sekian sahaja. Terima kasih. Yang paling penting anda kena utamakan keselamatan. Safety first. Safety first. Jangan buat kerja mengarut. Saya rasa kita ada 5 step paling mudah saja untuk kita menggunakan bengkel E012, bengkel projek. So anda nak ke sana untuk membuat proses etching, anda nak ke sana untuk buat proses cutting, anda nak buat ke sana untuk proses drilling dan juga proses troubleshooting. Habis sahaja perkara-perkara ni, so kerja selesai. Tak perlulah anda nak duduk sana lama-lama bersembang. Di sana bukan tempat bersembang, tempat untuk anda menjalankan kerja, settle, selesai, boleh keluar dan boleh kembali ke tempat anda dan anda akan dapat hasil yang terbaik untuk kerja-kerja anda. So sebarang pertanyaan, ini merupakan rakaman untuk video taklimat keselamatan bersama JKKP, JKE, PPD. So anda mungkin boleh tanya di ruangan komen, insyaAllah kami akan jawab. Okey, nanti saya akan jawab atau kawan-kawan saya akan jawab. Okey, itu sahaja taklimat prosedur kerja bengkel projek E012 JKE. InsyaAllah kita berjumpa lagi nanti. Assalamualaikum, salam sejahtera.